Tuan-tuan, hadirin hadirat, para penyokong, para pengundi yang akan membuat perubahan besar di Selangor bermula di Gombak pada 12 bulan nanti insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan-tuan sekalian, kita malam ini berkumpul di sini. Mukaddimah sebelum penamaan calon. Kalau boleh, esok mengundi. Kalau boleh, inilah semangat yang ditunjukkan bukan hanya di Selangor, bahkan ke 6 negeri. Mereka sebenarnya sudah tidak sabar lagi untuk menobatkan perikatan nasional dalam pilihan negeri pada kali ini. Tuan-tuan sekalian, kali pertama dalam sejarah pemimpin negara kita yang kita jangka keputusan pilihan raya negeri berdasarkan analisa yang dibuat oleh pelbagai pihak. Gelombang pilihan raya negeri jauh lebih besar daripada pilihan umum baru-baru ini sebenarnya. Data yang ada pada kami, sama ada pimpinan PAS, rakan kita bersatu, analisa badan-badan bebas, mendapati waktu kita menghadapi pilihan umum baru-baru ini, ahli-ahli UMNO tak tahu pemimpin dia nak tipu dia. Demikian juga ahli-ahli pada parti komponen Pakatan Harapan. Dia tak tahu UMNO, Anwar nak tipu dia. Dalam situasi itu, mereka yakin, ahli UMNO yakin dengan sumpah Presiden UMNO. Bukan ucapan dalam mesyuarat agung atau perhimpunan agung UMNO. Bersumpah di atas nama Allah. Wallahi wa billahi wa tallahi. No Anwar, no DAP. Itu bukan ucapan biasa. Ditaukid, ditahkikkan dengan sumpah. Sekarang, ahli UMNO tahu pemimpin mereka langgar sumpah. Bolehkah kita ikut yang langgar sumpah? Bolehkah kita nak kekalkan mereka, pemimpin kita, yang langgar sumpah? Tak boleh. Nabi kata orang Islam mungkin dia miskin. Orang Islam mungkin dia lemah. Tapi orang Islam dia tidak membohong, dia tidak menipu. 3 golongan yang Allah tidak akan bercakap di hari akhirat. Tidak akan mengampunnya, tidak akan maafkannya. Salah satu ialah pemimpin yang berbohong. Tuan-tuan sekalian, saya memulakan ucapan saya dengan firman Allah Ta'ala. Wa anna haza sirati mustaqiman fattabi'uh. Suatu ayat ni turun, Nabi minta para sahabat hampir baginda. Nabi mengambil satu ranting kayu. Sambil-sambil Nabi baca ayat ini, Nabi membuat satu garisan lurus di atas tanah. Sambil-sambil Nabi baca wa anna haza sirati mustaqiman fattabi'uh. Ini jalanku yang lurus, bukan bengkang bengkok. Jalan yang lurus, fattabi'uh, kamu kena ikut jalan ini. Wala tattabi'us subula. Sewaktu Nabi baca ayat ini, Nabi buat sempang kiri, sempang kanan. Jangan ikut sempang kiri kanan, kamu akan berpisah daripada jalan yang sebenar. Sebab itu bila kita sembahyang, yang kita mohon pada Allah satu. Satu saja. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuk pada kami jalan yang betul. Kenapa kita perlu minta pada Allah? Kerana akal manusia tak sampai, tak mampu nak fikir mana jalan betul, mana jalan yang tak betul. Akal manusia saja tak cukup. Sebab itu Allah hantar Nabi. Nabi-Nabi dan Rasul. Untuk apa dia? Untuk mengajar benda yang akal tak mampu fikir. Allamal insan ma lam ya'lam. Untuk mengajar manusia perkara yang manusia tak tahu tanpa ada Rasul. Tanpa ada Nabi, manusia tak tahu. Manusia berhajat pada panduan. Tapi oleh kerana Nabi dan Rasul manusia, semua Nabi-Nabi wafat.
Semua rasul-rasul akan wafat, termasuk Nabi Isa. Dia juga akan wafat, dia manusia. Dia bukan Tuhan. Oleh karena itu, Allah Ta'ala tahu manusia perlukan panduan. Rasul dah wafat. Yang mandu kita juga dah wafat. Ya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala peringatkan para sahabat Nabi. Dan tentu pada kita semua. Wa ma Muhammadun illa rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Afa imma ta'aw kutilan qalabtum ala aqabikum. Wa man yanqalib ala aqibai falam yadurrallaha syai'a. Wasizillahu syakirin. Muhammad itu tidak lain melainkan dia seorang rasul. Sebagaimana sebelum dia ada rasul-rasul yang lain. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, Nabi-Nabi yang lain. Apakah bila kamu dengar berita Nabi Muhammad wafat, menyebabkan tumit kamu tidak berpusing? Sesiapa yang berpusing tumitnya, kata Allah, dia tidak akan mendatang sebarang mudarat kepada Allah. Lalu Allah Ta'ala kekalkan Al-Quran. Sampai hari kiamat tidak boleh diubah, tidak boleh dipindah. Kerana manusia perlukan panduan. Maka panduan Quran adalah panduan terbaik. Nabi beri peringatan kepada kita semua. Taraktu fikum amrain. Aku tinggal pada kamu dua perkara. Di mana kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Selagi mana kamu berpegang teguh pada keduanya. Iaitu Al-Quran dengan hadis Nabi SAW. Manusia perlu supaya ekonomi kita bukan hanya untung dalam dolar dan sen, dalam bentuk ringgit, tapi ekonomi yang kita bina, ekonomi yang memakmurkan rakyat, mengundang keberkatan daripada Allah. Walau anna ahlul qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau penduduk sebuah negara beriman pada Allah dan bertakwa pada Allah, Allah akan buka pintu keberkatan yang turun pada langit, yang keluar pada perut bumi. Nilai ini perlu ada. Nilai pahala dosa, pertimbangan halal haram, boleh tak boleh. Sebab pemimpin, dia bukan hanya fikir sehari dua pada rakyat dia. Bukan hanya tengok depan setahun, 2 tahun, 5 tahun, 50 tahun. Pemimpin, dia melihat rakyatnya. Badatun tayyibatun, yang baik dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini kita nak bina. Negara yang baik diberkati oleh Allah Ta'ala. Akhirat mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh kerana itu, dalam memilih pemimpin, Islam tak benar, tak biarkan kita pilih ikut akal kita. Islam tak benarkan atau tak biarkan kita ikut selera nafsu kita. Islam memandu bila kita nak pilih pemimpin. Macam mana pemimpin yang kita nak pilih? Apa syaratnya, apa kriterianya? Apa sifat yang ada pada pemimpin? Bagaimana tanggungjawab pemimpin dunia sampai ke akhirat? Bukan nak jawab depan SPRM. Bukan nak jawab depan polis. Nak jawab sampai depan Allah di akhirat. Maka nilai yang kita nak bina ialah nilai yang dipandu. Hidup ada panduan. Sebab tu Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran Karim, dalam soal kepimpinan, mesti ada syarat-syarat dia. Ya. Apa yang perlu, bagaimana sifat pemimpin-pemimpin tersebut. Sebab itu bila Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu datang bertemu Nabi, minta jawatan. Nabi SAW tengok yang minta ni Abu Zar. Apa kata Nabi? Ya Abu Zarrin, innaka da'ifun, wa innaha amanatun, wa innaha yawmal qiyamatu hizyun wa nadamah, illa man akhazaha bihaqqiha, wa adallazi alaihi fiha. Hei Abu Zar, kamu lemah. Sedangkan jawatan ini satu amanah Allah. Dia satu amanah Allah. Pemimpin bukan hanya melihat soal tanggungjawab untuk dapat undi dalam pilihan raya, tapi mesti memenuhi kriteria tanggungjawab melaksanakan amanah tersebut. Sebab itu bila sahabat-sahabat saya sebelum ini penceramah kita menjelaskan
Datuk Seri Azmi menjelaskan apa yang dibuat waktu kita jadi kerajaan di Selangor. Ya. Pelbagai bantuan, kemudahan diberi. Saya ingat pengalaman yang berlaku hampir sama di Libya, zaman Muammar Gaddafi. Apa yang tak dibuat? Rakyat yang kahwin diberi bantuan. Perumahan, rawatan percuma, hospital percuma, sekolah percuma. Bantuan semua diberi. Hingga dia bertekad dia tidak akan buat rumah selagi mana rakyatnya semua tak dapat rumah. Tapi akhir apa yang berlaku? Rakyat terpengaruh dengan beberapa slogan yang dibawa oleh orang luar, orang asing di Libya. Akhir terpengaruh menumbangkan Muammar Gaddafi. Apa yang berlaku hari ini? Mereka hilang semua. Sebagaimana tuan-tuan di Selangor, hilang semua. Lantaran itu kita perlu bina semula. Mengembalikan semula. Supaya Selangor menjadi Selangor baru. Di mana kita meletakkan barisan kepimpinan yang bertanggungjawab memenuhi kriteria. Dalam PAS, semua calon mesti lulus dalam tapisan Majlis Syura Ulama. Majlis Syura tak tengok kamu menang kata kalah. Boleh menang kalah, ini bukan kerja Majlis Syura. Majlis Syura memandu apakah calon ni ada kelayakan syar'i. Kalau dia melakukan dosa besar, dia tak layak jadi calon. Kalau dia mengekalkan dosa kecil, dia tak layak jadi calon. Ditapih bukan hanya calon, keluarga calon, isteri dia, keluarga dia. Supaya bila kita pilih pemimpin yang benar-benar melaksanakan tanggungjawab. Sebagaimana Nabi pesan dua perkara. Pertama, tanggungjawab ini merupakan satu amanah Allah Subhanahu wa taala. Illa man akhazaha bihaqqiha wa adal lazi alaihi fiha. Pertama, kamu layak. Alhamdulillah. Yang kedua, kita melaksanakan tanggungjawab. Oleh kerana tuan-tuan sekalian diberi peluang sekali lagi dalam sistem demokrasi. PAS memilih demokrasi. Masuk pilihan raya. Kita pernah menang, kita pernah kalah. Kita pernah hilang kerajaan negeri kerana akta lompat parti belum dikuat kuasa pada waktu itu. Kita bawa ke mahkamah. Mahkamah tolak kerana dianggap bercanggah dengan perlembagaan persekutuan. Kita pindah perlembagaan persekutuan supaya menjamin pilihan rakyat ialah pilihan yang dapat dikekalkan. Hari ini kita bersama-sama dalam membina sebuah negara yang kita inginkan. Saya beritahu rakan-rakan saya bukan Muslim bahawa kami laksanakan tanggungjawab kena berlaku adil. Bukan sebab saya orang Melayu, bukan sebab dia bukan Melayu, Cina atau India. Kerana bangsa bukan pilihan kita. Bangsa ketutupan Allah. Kita bangsa bukan kita pilih untuk jadi Melayu. Allah menjadikan kita Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan. Bukan kita yang pilih untuk jadi bangsa. Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum. Kami jadikan kamu, kata Allah, syu'uban wa qabaila. Bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Sebab itu kalau saya tidak berlaku adil kepada orang bukan Islam, bukan orang Melayu marah saya, bukan orang Melayu tak undi saya, Allah akan murka kepada saya. Maka kerana itu tanggungjawab ini bukan sentimen bangsa, bukan sentimen kaum, tapi keadilan yang ditentu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oleh kerana itu orang bukan Islam tak perlu bimbang. Walaupun mereka cuba menggambarkan bahawa pilihan raya baru-baru ini berlaku gelombang hijau, ya, yang menakut-nakutkan orang bukan Melayu. Saya beritahu mereka boleh pergi ke Kelantan, tengok apa yang ada di Kelantan, bagaimana kehidupan beragama masyarakat bukan Islam di Kelantan, bagaimana patung Buddha yang berdiri ada, yang duduk ada, yang baring ada. Menariknya, mereka bebas beramal dengan agama masing-masing. Sebab itu kita nak tengok, supaya mereka pergi tengok. Mari dengar, fikir, kemudian buat keputusan. Kerana Allah Ta'ala peringatkan kita, walau dalam firman-Nya, ya, kalaulah penduduk, kalaulah manusia mendengar, lau kunna nasma'u au naqil ma kunna fi ashabi sa'ir. Kalau dunia dulu aku mari mendengar, mari kita dengar dan mari kita tengok apa yang berlaku. Jangan hanya baca media sosial. Hari ini kadang-kadang kerajaan PMX ni
Dia tak lawan hujah, tak lawan hujah. Sepatutnya hujah lawan hujah. Bukan hujah lawan polis. Bukan hujah lawan mahkamah. Bukan hujah lawan report. Hujah lawan dengan hujah. Ya. Tapi apa yang berlaku? Bila dia tak ada berjawab, dibuat laporan. Ya. Anak muda yang melaksanakan TikTok, apa yang berlaku? Mereka hantar petugas. Diugut. Ini bukan negara polis. Ingatkan, ini negara demokrasi. Dulu, waktu dia bersama rakyat, bangun supaya kita bagi kebebasan media. Hari ini mana kebebasan media? Ya. Tak ada. Ya. Tak ada kebebasan media. Anak muda disekat. Ya. Mereka cuba pusing berita-berita yang cuba mempengaruhi pemikiran. Ya. Saya tahu bagaimana tindakan mereka. Sebab mereka cuba pertama menghilangkan soal integriti yang ada pada Perikatan Nasional. Kita waktu kita di kerajaan, sama ada zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri atau zaman Ismail Sabri jadi Perdana Menteri, kita ketepikan, tak lantik mereka yang ada kluster mahkamah dalam kabinet. Kita tak lantik. Hatta Ismail Sabri daripada UMNO sekalipun, dia tak lantik daripada UMNO dalam kabinet. Apatah lagi zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin. Telah ceritakan tadi bagaimana perundingan Tan Sri Anwar Musa ceritakan. Supaya kita boleh mengkal. Ini pengorbanan besar. Bukan mudah tuan-tuan sekalian. Ya. Bahkan dengan pengalaman sikit yang kita ada, perubahan yang berlaku ini menggambar kematangan politik rakyat Malaysia. Kita tukar Perdana Menteri. Berapa kali tukar Perdana Menteri? 3 kali tukar Perdana Menteri. 4 kali tukar Perdana Menteri. Tak ada huru-hara. Tak ada perkebalahan kaum. Tak ada peperangan. Tak ada pembunuhan. Berlaku pertukaran dengan aman, dengan harmoni. Kalau 4 kali tukar aman, kali kelima, insya-Allah tak ada masalah. Dia akan berlaku juga dengan aman. Apatah lagi PLA 12 hari bulan ni. Kita akan tukar, insya-Allah kami menjamin dia akan berlaku dengan penuh keamanan. Orang bukan Islam, tak perlu bimbang, tak perlu takut. Sebab apa yang kita buat ialah membangun sebuah negara bangsa kita, negara yang punya matlamat masa depan yang jelas dalam soal ini. Perkara yang besar yang kedua yang saya nak sebut pada malam ini ialah berhubung dengan bagaimana beberapa insiden yang berlaku mutakhir ini. Terutama bila kita lihat serangan-serangan yang bertali arus, khususnya kepada Menteri Besar Kedah Darul Aman. Saudara Sanusi ini tiap malam cakap saja orang serang. Seolah-olahnya pilihan raya ni Sanusi seorang. Pasal apa? Kerana hebatnya bukan saja kepimpinan, pencapaian yang sampai oleh Kerajaan Negeri Kedah zaman pemerintahan dia. Dan dia tahu Kelantan pada adatnya lah, mereka macam tak fokus di Kelantan. Bahkan saya turun di Kelantan, tak ada ceramah PS, tak ada. Di Terengganu demikian juga. Mereka cuba serang Kedah. InsyaAllah, mereka apa yang mereka buat ini menambahkan lagi kecintaan sayang rakyat Malaysia kepada Menteri Besar Kedah. Betul tak? Di mana-mana pun. Kenapa? Sebab orang lihat serangan yang dibuat itu khususnya soal peribadi yang berlaku dalam ucapan Menteri Besar Kedah dan soal pelantikan Menteri Besar. Bukan soal nak hina Sri Raja. Bukan nak hina Tuanku Sultan Selangor atau negeri-negeri lain. Tak timbul pun. Ini soal percaturan politik. Bukan melibatkan pihak istana. Tetapi mereka cuba kaitkan dengan pihak istana. Saya menyanjung tinggilah. Walaupun berita itu dispin. Tapi Yang Berhormat Menteri Besar Kedah mengutus surat kepada pihak istana. Memaklumkan apa yang berlaku dengan tidak ada niat pun untuk melakukan apa yang cuba dispinkan oleh media-media. Sampai hari ini ada orang tanya, nak cari jenama mesin basuh, PMX, jenama baru, PMX. Tanya pasal apa? Sebab dia kata kuat sungguh spin dia. Berbanding mesin basuh yang jenama lain. Tuan-tuan sekalian, dalam hadis Nabi sebut al-bala iza amma khafa. Bencana ini bila dia merata dia akan ringan. Bila kena setempat akan besar. Tetapi pengalaman sejarah
sejak zaman Nabi SAW, apa yang berlaku, terkadang perancangan yang manusia buat dengan apa yang Allah rancang sebenarnya, kadang-kadang kita belum nampak, tak tahu, melainkan setelah berlaku peristiwa. Disebut tadi, Nasihat Rasul menyebut tentang bagaimana perancangan Allah SWT yang kita pernah fikir. Saya bersama dengan UMNO masa itu, kita menubuhkan Muafakat Penyatuan Ummah, MN. Bertungkuh lumus 3 tahun, naik turun untuk umat ini bersatu. Sampai last minute, kita minta untuk adakan pertemuan. Akhir berjumpalah Presiden UMNO dengan timbalannya, dengan Presiden PAS dan timbalan Presiden PAS. Kita jumpa. Kita buka balik piagam Muafakat Nasional. Dalam piagam jelas, core kepada Penyatuan Ummah ini ialah parti yang utama di Malaysia. Parti teras ni mesti kuat, mesti kukuh. Bukan mengenepi rakan-rakan yang bukan Melayu, bukan Islam. Tapi kita ni kena jadi teras dulu. Sebab tu Nabi bila hijrah ke Madinah, dia satukan Ansar dengan Muhajirin dulu. Sebelum buat penyatuan dengan Yahudi, dengan Nasrani, dengan agama lain. Sebab ini teras. Tetapi dalam piagam menyebut, sedia menerima parti-parti lain yang ingin bersama dalam Muafakat Nasional. Ini asalnya. Kita gerunding sampai minit akhir. Akhirnya, mereka, UMNO, minta PAS istihar keluar daripada bersatu. Keluar pada Perikatan Nasional. Saya jumpa dia Khamis, kena buat keputusan hari Jumaat. Balik ke pejabat, Presiden PAS panggil mesyuarat tergempar Jawatankuasa PAS Pusat. Untuk buat keputusan penting sebelum pilihan umum baru-baru ini. Kemana muafakat kita? Tuan-guru dengar semua pendapat. Ada yang mengatakan bahawa kalau kita bersama UMNO mungkin kita lebih kuat sebab UMNO ramai ahli, banyak cawangan. Ada yang kata tak boleh sebab UMNO ada liability-nya sendiri. Dengan kes-kes rasuah dan sebagainya kita akan terpahak sama. Ada yang kata kita kekal dengan rakan kita bersatu. Walaupun dia lemah, dia parti baru. Tidak macam UMNO, tidak macam PAS, parti lama. Setelah semua beri pendapat, 3 jam mesyuarat. Akhirnya, kita beri mandat pada Tuanku Presiden untuk buat keputusan. Terpulang pada Presiden. Sebab Allah Ta'ala beri peringatan. Wa amruhum syura bainahum. Fa'iza azamta. Bukan fa'iza azamtum. Fa'iza azamta. Fatawakkal ala Allah. Ajak mesyuarat. Tapi bila kamu seorang dah buat keputusan dengar, maka keputusan Nabi buat seorang. Pengurusi boleh buat seorang. Ada masa dengar pendapat orang ramai, terima pendapat. Ada masa dengar pendapat orang ramai, tapi dia ada jawapan sendiri, keputusan sendiri. Dalam perang Badar, Nabi terima pendapat orang ramai. Dalam perang Uhud, Nabi tolak pendapat orang ramai, Nabi pegang pendapat dia sendiri. Dalam bab ini, Tuan-Guru buat keputusan, PAS, kita tak pernah khianat pada rakan muafakat politik kita. Di mana kita pakat, kita tak pernah khianat pada rakan muafakat politik kita. Kita kekal dengan bersatu, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bantu kita. Allah beri kemenangan kepada kita. Hujung keputusan tersebut, Tuan-Guru Presiden sebut satu kalimah. Kalaupun kita tidak boleh menyatukan orang Melayu Islam sebelum pilihan raya umum, kita doa pada Allah agar kita dapat penyatuan selepas pilihan raya umum. Kalaupun tak boleh bersatu awal sebelum pilihan raya, kita doa pada Allah kita akan bersatu selepas pilihan raya. Lepas pilihan raya kami pergi jumpa. Umat ini perlu bersatu. Cukuplah berpecah. Kita dah hilang segala-galanya. Kita perlu bersatu. Perpecahan hilang kekuatan kita. Apa yang berlaku tuan-tuan sekalian? Rupanya cikgu dengan anak murid dah ada agreement. Dah ada tanda tangan. Mereka tolak di Pahang. PAS ada 17 kursi. UMNO 17 kursi. Bahkan
Diminta supaya muafakat ini bersatu. Tapi UMNO buat keputusan, dia kekal dengan PS bersama DAP. Tuan-tuan sekalian, memang ramai orang Melayu kecewa. Khususnya rakan-rakan daripada UMNO. Mereka bukan kecewa kerana muafakat. Mereka kecewa dengan presiden mereka. Mereka sangat kecewa dengan apa yang mereka buat. Pecat tokoh-tokoh besar. Dia sanggup kalah di Tanjung Karang dengan pecat Noh Omar. Dan dia tahu, bila Tanjung Karang, bila Tanjung tenggelam, yang lain akan tenggelam. Di Perlis, dia bertindak sama. Kenapa? Karena ada perjanjian. Setelah berlalu pilihan raya, sekarang kita menghadapi cabaran pilihan raya negeri. Rupanya sekarang bila berlaku, baru kita tahu, oh inilah hikmahnya. Inilah hikmahnya. Kenapa kita buat keputusan tersebut? Keputusan dengan mesyuarat, dengan istikharah, dengan minta doa pada Allah, kita buat keputusan. Dan Allah Ta'ala peringatkan kita, fatawakkal ala Allah. Kamu serah pada Allah. Alhamdulillah, keputusan PAS bersama rakan kita bersatu, bersama dengan gerakan adalah keputusan yang betul. InsyaAllah, kita menyaksikan bagaimana kejayaan dalam pilihan raya baru-baru ini, dan insyaAllah, kita akan ulang kejayaan pada 12 hari bulan nanti insyaAllah. Gelombang perubahan ini sedang kuat berlaku. Tuan-tuan, hari ini kita belum penamaan calon lagi. Belum lagi ini. Belum lagi. Tapi rakyat sudah tak sabar-sabar lagi nak tumbangkan kerajaan PH UMNO Barisan Nasional. Ini sentimen yang berlaku di mana-mana. InsyaAllah, saya beritahu rakan saya, Presiden Datuk Seri Azmin Ali, undur bukan mana kalah. Bila serangan kuat, almarhum Tuan Guru Aziz, dia kata, ribut tengah kuat, tunduk dulu kepala. Tunduk dulu. Bila ribut hilang, baru angkat kepala. Kalau kita balik rumah, isteri kita mengamuk, relax dah, tenang. Buka-buka pintu, penyapu pun sampai. Contoh. Relax dah, tenang. Ribut, tekanan tengah kuat. Di Mekah, Nabi undur ke Taif. Orang Taif tak terima. Halau Nabi, balik Nabi dengan batu, tak apa. Nabi balik semula ke Madinah. Orang Madinah tolak Nabi, halau Nabi. Nak bunuh Nabi. Tapi tuan-tuan, waktu orang Mekah tolak Nabi, orang Madinah terima Nabi. Nabi mundur ke Madinah. Orang Madinah terima Nabi. Orang Taif tolak Nabi. Pengajaran apa dia? Siapa yang terima Islam, kebaikan untuk dia. Bukan untuk Islam. Bayangkan kalau orang Taif terima Nabi, hari ini kita pergi ke Mekah, kita tak akan pergi ke Madinah, kita akan pergi ke Taif. Tapi orang Taif tolak Nabi, orang Madinah terima Nabi. Berapa juta setiap tahun jemaah datang ke Mekah akan pergi ke Madinah. Nabi wafat di Madinah. Bina kekuatan di Madinah. Akhirnya, Mekah akan jatuh. Dan betul sejarahnya. Sebab itu bagi saya, walaupun Saudara Azmin dan rakan-rakan kita sebahagian tu dalam Piala Umum belum menang lagi, insya-Allah kita akan nombakkan kemenangan dalam Piala Raya pada 12 hari bulan nanti. Undur selangkah ke belakang bukan makna kita tewas, tapi kita membina kekuatan, menyusun jentera, menyemarakkan semangat jihad dan juang kita supaya semua orang akan ada bahagian, ada sumbangan. Sebab tu pelik ceramah politik untuk pilihan raya lancar derma. Bukan bagi duit, minta derma. Malam ni tuan-tuan dah bagi ke? Ya. Kalau Anwar dia ulang sekali lagi, sebab saya ulang sekali lagi tu bukan orang tak dengar, orang menyampah. Tuan sekalian, supaya setiap kita ada saham dalam perubahan yang kita nak buat.
Setiap kita ada saham dalam perjuangan ini. Perjuangan bukan hanya mengundi, tapi pastikan semua kita berusaha supaya pertama, semua pengundi keluar mengundi beramai-ramai. Peratusan membeli kena tingkatkan. Yang kedua, supaya semua kita ada saham dalam perubahan yang kita nak buat. Saham ini bukan habis dunia, tuan-tuan, sampai dia dapat pahala di akhirat nanti insya-Allah. Dunia mungkin nilainya semasa, tapi yang besar ialah perubahan kita buat. Bayangkan kalau saya waktu di kementerian, sama apa yang dibuat di Saudara Azmi di Selangor. Ya, dibagi air percuma. Kita beritahu bahawa setiap saham yang kita buat ini, besar pahala dia. Mungkin kita tak nampak. Mungkin kita waktu ini tak nampak sebab nilai dunia. Dunia nilainya kewangan dunia. Akhirat duit tak laku. Dilaku di akhirat pahala. Tuan Marhum Tuan Aziz sering kali sebut, biar kita bawa apa yang ada dunia boleh tolong kita sampai ke akhirat. Ya. Boleh tolong sampai ke akhirat. Ini yang kita nak buat. Sebab itu bagi kita, apa yang kita laksanakan ialah perubahan ke arah nilai yang baik. Maksud 3 perkara. Pertama, membetulkan polisi, dasar-dasar yang kita nak bawa. InsyaAllah. Orang yakin, tuan-tuan. Pelabur akan yakin. Bukan soal pemimpin tukar tak tukar ini. Ada seorang menteri belia baru ni. Dia kata kita tewas dalam SEA Games sebab politik kita kecamuk sangat. Sebab tu kalah. Ya. Kalau tak pandai menari, jangan salahkan lantai. Bagi kita, dasar kita nak buat. Sebab yakin ini penting. Sebab tu pilihan raya umum pilihan negeri ini, dia satu referendum rakyat terhadap kepimpinan PMX. Betul tak? Satu referendum. 6 negeri. Satu negeri Perlis dah kita tawan. 6 negeri ada pilihan raya. Separuh depan negara, Malaysia lebih pada separuh dah. Sebab tu dia merupakan satu referendum terhadap kepimpinan Perdana Menteri. Hari ni pun dia tak nena tidur. Bayangkan kalau keputusan nanti keluar 12 hari bulan, insya-Allah pukul 8.30 malam, satu demi satu keputusan keluar, insya-Allah Kelantan kita kekalkan kemenangan 45-0 di Kelantan insya-Allah. Di Terengganu, kita kekalkan kemenangan penuh kita di Terengganu. Tuan dengar lagi pukul 11 malam, Kedah kekal kepada Perikatan Nasional. Ya. Suspend duk Selangor, tunggu Selangor. Pukul 2 pagi tak keluar, 3 pagi tak keluar, 3.30, satu demi satu don di Selangor keluar. Keputusannya, Selangor kita tawan dalam kepada Perikatan Nasional. Orang ramai masa tu menunggu-nunggu macam mana nasib Negeri Sembilan. Ya. Pukul 5.30 pagi keluar keputusan Negeri Sembilan pula. Negeri Sembilan, insya-Allah Perikatan Nasional akan menangi Negeri Sembilan insya-Allah. Saya menyaksikan perubahan besar sedang berlaku sekarang di Negeri Sembilan. Pulau Pinang apa khabar? Jangan tuan-tuan terkejut. Ramai di antara pengundi bukan Melayu di Pulau Pinang. Mereka menilai kembali prestasi adu-adun DAP yang langsung tak betul. Tidak buat kerja dan mereka sangat tidak puas hati. Perubahan akan berlaku insya-Allah. Bukan saja 15 don yang dikuasai oleh Melayu. Bahkan undi-undi campuran, diskusi campuran juga. Tidak mustahil akan berlaku perubahan. Sebab itu bagi kita, yang penting kita mantapkan kerjasama. Semua orang kena berusaha. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kejayaan pada kita insya-Allah. Boleh? Perikatan. Takbir. Selangor baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian ucapan